Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat dan sentiasa berbahagia. Rawatlah cinta kasih bersama keluarga saudara. Apa khabar saudara Zul Azian Ibrahim, Hafiz Wan Basirun? Waalaikumsalam. Saudara Setan Kuning, orang ketiga hari ini hadir. Itu juga dengan saudara Abdul Hadi Syarif. Waalaikumsalam. Puan Nik Azizan, Muhammad Sani, apa khabar? Saudara Jason King. Begitu juga dengan Busu Aro Rupiah Kasim. Dari mana saya tak tahu ni ya. Saudara Syah Ibrahim, Waalaikumsalam. Saudara Radin Razak, Arifin Ahmad. Setan Kuning dia marah sangat ni. 100 hari melingkup rakyat derita katanya. Sabar saudara, sabar. InsyaAllah akan saya ulaskan sekejap lagi. Saudara Jamuddin Omar, apa khabar? Saudara Adnan Muhammad No, Waalaikumsalam. Saudara Hali SH, Kama Awang. Saudara Sulaiman Ali, Waalaikumsalam. Begitu juga dengan Puan Maimunah Miharat. Saudara Hashim Atan, Waalaikumsalam. Selamat malam. Dan dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Beliau berkirim salam untuk teman-teman semua. Begitu juga dengan saudara Azmi Umar. Waalaikumsalam. Saudara Azmi Umar ni dari Mindef ya saudara. Saudara apa ini Paipon, apa khabar saudara? Ada kontroversi. Saudara Yusuf Awang, salam mesra dari Tanah Merah, Kelantan ya, Tanah Merah. Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din. Waalaikumsalam. Hadir dari Kemayan. Kemayan di mana? Saya pun lupa dah di mana. Kemayan Perlis kot. Puan Azizah Hamid. Paipo mendoakan untuk semua teman-teman dan keluarga kita bahagia. Saudara Muhammad Zaki Abdullah. Saudara Bahari Ismail Bahari daripada Selayang ya. Saudara Bahari, apa khabar saudara? Saudara Aladin Samin. Waalaikumsalam. Saudara Hamid Yusuf Effendi. Anggrik Rimba. Anggrik Rimba dari Kelantan dah. Cik Mek Kelantan. Saudara daripada Penang, saudara Hamid Yusof, saudara SL Service Absorber dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Banyak pencerahan yang perlu saya lakukan malam ini. InsyaAllah selepas usai pencerahan ini saya akan santuni satu persatu. Baik saudara, seperti biasa laporan yang saya terima daripada saudara Rio Universiti Malaya. Saudara Rio memberi laporan hari ini adalah merupakan hari ke-630 negara kita dijengah oleh virus corona. Dan hari Khamis hari ini, jangan lupa saudara, malam ni malam Jumaat, banyakkan solat sunat, banyakkan berzikir. Ya saudara, jangan juga banyakkan selawat pada baginda Rasulullah SAW. Saudara, pada hari ini hari Khamis 9 Disember, jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona ada peningkatan. Meningkat lagi nampaknya. Sebab semalam 5,020, hari ini 5,449. Yang menjadikan jumlah terkumpul sudah mencecah 2,678,465 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan semalam laporan saya terima kematian adalah 28 orang. Jadi artinya masuk hari ini hari yang ke-9 saudara ya. Bulan Disember, jumlah keseluruhan untuk bulan ini mereka yang dijangkiti oleh virus corona adalah 45,683 warga kita. Sebab itu saya seringkali berpesan agar kita menjaga kebersihan diri kita dan juga menjaga keluarga kita. Ingat saudara, kita jaga diri kita, insya-Allah dengan izin Allah SWT kita selamat daripada jangkitan virus corona. Sebab saya nampak ada trend peningkatannya. Cuma saya tak dapat tahu kedudukan di negeri-negeri. Tak dapat, mungkin dalam Instagram ada laporan itu, saya tak dapat nak buka hari ini. Baik saudara, usai laporan COVID-19 kita masuk seketika, iaitu e-commerce. Jadi mereka yang punya produk, saudara Syah Kazai, saudara Putra Syah, Aroy, Hak Rakyat, Ismail Zakaria, Zabar Razak. Kalau saudara mempunyai produk yang mahu diwawarkan, sila hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241 011 330 41241 untuk membolehkan saya mewawarkan produk saudara. Dan dengan Al-Azhar jangan lupa sebab beliau berniaga haruman setangi bakur untuk aroma wangian bagi rumah saudara,
bilik saudara tidur polena. Kena ingat saudara, kalau bilik kita, rumah kita wangi, maka bilik itu sering kali dijengah oleh para malaikat, kerana para malaikat suka kepada wangi-wangian dan dibenci oleh syaitan. Syaitan tak suka wangi-wangian, sebab itu duduknya pun tempat yang kotor saudara. Saudara juga boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. Cuma saya minta maaf, beliau masih lagi tak boleh menyiapkan tempahan dendeng manis Siti Farehah kerana kesihatannya masih lagi dalam keadaan proses pemulihan. Berdoalah kita agar Siti Farehah segera pulih seperti sedia kala. Namun bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, jangan lupa untuk mendapatkan bekalan buah-buahan segar, iaitu kiwi, ceri, anggur, buah lye, buah apple dan sebagainya. Sila hubungi Syauqi di Kizinis di talian 012-357-5703. Usai e-commerce, seperti biasa saudara, kita masuk tazkirah singkat. Kerana diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa ada seorang lelaki Arab dari dusun yang agak jauh datang menemui baginda Rasulullah. Lalu lelaki itu bertanya kepada baginda Rasulullah, "Duhai Rasulullah, tunjukkanlah saya suatu amalan di mana jika saya mengamalkannya, saya akan memasuki syurga." Itu pertanyaan lelaki sebut. Maka baginda Rasulullah SAW pun bersabda, kata baginda, "Kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan haji sekiranya kamu berkemampuan untuk menunaikannya." Jadi maka lelaki sebut menyatakan, "Demi Tuhan yang telah mengutuskanmu sebagai Nabi dengan kebenarannya, saya tidak akan mengamalkan lebih dan kurang daripada perintahmu itu, duhai Rasulullah." Itu perjanjian akad antara lelaki sebut dengan baginda Rasulullah SAW. Apabila lelaki sebut beredar, maka baginda Rasulullah SAW bersabda pada teman-temannya, "Sesiapa yang ingin melihat seorang lelaki dari kalangan ahli syurga, maka lihatlah lelaki itu." Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sebab itu saudara, jangan tinggalkan solat, jangan tinggalkan puasa. Bila sentiasa mengucap 2 kalimah syahadat. Bila kita solat itu saudara, memang kita akan mengucap 2 kalimah syahadat pada rakaat kedua dan rakaat keempat. Apabila kita solat semayang Isya, Zuhur, dan pada rakaat-rakaat terakhir kita sentiasa mengangkat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sungguhnya nyatakan dalam hati, aku memperakui bahawa tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah, dan aku memperakui bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah perutusan baginda, adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah. Ingat saudara, insya-Allah. Baik saudara, usai tazkirah yang singkat, kita masuk mutiara kata kiriman sahabat saya, Saudara Hibil Hasan. Kata Saudara Hibil, Saudara Hibil, apa khabar saudara? Moga saudara sihat, berada di pinggiran Sungai Dinding, menghabiskan musim-musim persaraan. Beliau adalah cikgu dulu. Alhamdulillah, beliau boleh berehat, beristirahat bersama keluarganya. Saya masih lagi terus berjuang untuk rakyat. Jadi kata Saudara Hibil, bisikkan hati kecil kita adalah daya lihat tentang segala kemungkinan baik yang hebat. Jadi bisikan hati kita itu adalah daya lihat, daya penglihatan sebenarnya tentang segala kemungkinan yang baik dan yang hebat. Terima kasih Saudara Hibil atas pencerahan, atas kiriman kata-kata mutiara saudara. Baik saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang dari kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000 secara tuntas. Saya harus terus memberi pencerahan, mengutarakan permintaan warga yang mau mengharapkan agar isu pengeluaran wang simpanan pekerja ini dapat terlaksana dan memperoleh moratorium daripada bank secara takru tanpa faedah selama 6 bulan. Sebab sekarang ni dalam keadaan ekonomi masih lagi teruk saudara ya. Dan kita juga mengharapkan agar pimpinan negara sentiasa berwaspada, jangan berbelanja tanpa had. Kalau berbelanja tanpa had,
maka negara akan muflis. Apa khabar saudara ZMR, ZZ? Salam, semoga sihat walafiat hendaknya bersama keluarga. Terima kasih saudara Latif. Ini daripada Instagram. Saudara Ahmad Albab. Saudara Zalih, Puan Zaliha, Osman Isa. Waalaikumsalam. Itu apakah sikap setengah hakim? Ini saya tak boleh nak komen sangat saudara. Janganlah saudara memerangkap saya. Baik saudara. Bicara kita malam ini bertajuk tuntutan rakyat. Tajuknya adalah tuntutan rakyat. Panah juga saudara. Jadi sebelum saya mengutarakan apa yang saya maksudkan dengan tuntutan rakyat, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Bagaimanapun Pak Nazir siang tadi berkirim salam pada saudara semua dan beliau menjelaskan maksud bunga pudak. Bukan pundak ya, bunga pudak. Semalam saya tersalah sebut pundak, rupanya bunga pudak. Itu sejenis kuih asal dari Kedah. Dia bila dia hantar gambar dekat saya lihat seolah-olah macam kuih ketayak, tapi dia macam empat segi ya. Jadi bila saya tanya pada Pak Nazir, dia pun tak jawab pula. Saya punya kiriman SMS. Jadi bunga pudak itu nampaknya dalam macam ada inti. Ini adalah merupakan kuih yang agak popular di negeri Kedah. Bukan sebelah utara, di negeri Kedah. Sebab itu bunga pudak sedap rasanya, ada roti prata pula dibagi. Mengundi tidak berusul periksa, kuatir derita berulang lagi. Itu pembayang maksud daripada Pak Nazir dan apa yang dikomen ataupun yang culipan pantun beliau. Dan menurut kata Pak Nazir, ini pantun beliau. Duduk merana sakit gusi, rasa badan seperti tertekan. Apa guna lengan disanitasi, kepala dan kaki dilupakan. Jadi Pak Nazir bertanya, apa artinya kita memberi sanitasi ataupun vaksin di lengan, sedangkan kepala dan kaki kita lupakan? Itu persoalan Pak Nazir, saya tak boleh nak jawab. Hanya para doktor dan Khairi Jamaluddin yang boleh jawab. Itu persoalan agak elok kita fikirkan, persoalan yang dilontarkan oleh Pak Nazir. Katanya lagi, ulam raja sambal kerang, lemak lala, goreng pelata. Biar sahaja berputus arang daripada menyala membakar derita. Ini Pak Nazir marah sebenarnya. Sebab tu dia kata biar saja kita berputus arang daripada kita menyala membakar derita. Ini derita rakyat saudara. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman yang begitu berarti. Dan tidak lupa juga kiriman pejuang anak muda kita daripada Perak Tengah, saudara Nordin Malik. Dalam kesibukan beliau menggembeling tenaga muda untuk membangunkan usaha tani mereka. Sama ada di hari ini dia pergi ke Bagan Datuk melihat. Saya tengok gambar-gambar dikirim pada saya, sudah pun bertunas penghasilan anak-anak muda kita. Jadi beliau mengajar ataupun mendidik anak-anak muda supaya berdikari. Inilah sifat seorang pemimpin sebenarnya. Sebab itu saya katakan beliau adalah pemimpin masa depan. Seorang anak muda, saudara Nordin Malik daripada Perak Tengah. Beliau sempat berkirim pantun pada kita. Katanya, nasib semut kerana gula beratur semut menunggu makan. Nasib semiskin kita bela, beri pancing bukan ikan. Jadi artinya apa yang usaha dilakukan oleh beliau bukan nak bagi ikan, beliau memberi pancing. Anak muda saya tengok ada kandang kambing. Jadi pemeliharaan kambing, daging kambing. Kemudian ada kebun-kebun untuk sayur-sayuran. Alhamdulillah Saudara Nordin, teruskan perjuangan anda. Ini perjuangan yang maha suci. Katanya lagi, Perdana Menteri orang bera, jawatan PM 1000 mungkin. Semakin kalut politik negara, semakin ramai rakyat miskin. Ini keperhatian beliau melihat bahawa kerana kebejatan, kalutnya politik negara kita ini, dan akhirnya semakin ramai rakyat yang miskin. Sebab itu beliau mengajar anak-anak muda untuk bersama dengan beliau mengusahakan kita mencari satu perusahaan baru, iaitu menjadikan pertanian itu sebagai industri untuk diperdagangkan. Terima kasih Saudara Nordin, terima kasih Pak Nazir. Saudara, usai pantun, kita masuk sedikit culipan daripada yang saya katakan segmen Gedung Ilmu. Dalam Gedung Ilmu ini adalah culipan daripada buku yang ditulis oleh Tenas Effendi, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, yang dikirimkan secara peribadi oleh sahabat saya Tan Sri Johan Jaafar, pejuang bahasa, pejuang dunia kewartawanan. Katanya elok saya membuat culipan saban malam untuk rakyat faham tentang apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui cacatan dalam buku Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Kerana kalau kita renungkan bahawa bangsa Melayu ini tidak mampu
untuk memiliki pemimpin yang disifatkan sebagai pemimpin antan. Pemimpin antan, bukan antah, pemimpin antan. Kerana apabila mereka ini sering melakukan penindasan seperti antan dilesung. Jadi jika menjadi pemimpin bagaikan antan, menunduk menindas kiri dan kanan, menjadi tua berlantas angan, menjadi induk suka berlengan. Pemimpin antan ni lain tak ada, kena bergaduh saja. Kemudian katanya lagi, menghukum tidak ada pertimbangan. Negeri rusuh, rakyat pembentan. Bila negeri dalam keadaan yang cukup kucak-kacir, dia kata negeri rusuh, maka rakyat pembentan. Letih rakyat ni, lenjan lah. Halal dan haram ia abaikan. Fikirannya culas, hatinya menyetan. Pemimpin antan ni, saudara, dijadikan pemimpin amatlah dipantangkan kerana negeri rosak, rakyat tertekan. Jadi kita harus mengelak daripada memiliki pemimpin yang bersikap sifatnya sebagai antan dilesung, saudara, ya. Kita sambung lagi malam besok, culipan-culipan yang agak menarik untuk kita santuni. Baik, saudara, usai gedung ilmu, usai pantun, usai e-commerce, usai tazkirah, usai mutiara kata. Seperti biasa, saya harus memberi peringatan kepada semua, siapa saja pun yang menyunting live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun apa-apa saja channel yang ada di alam maya ini, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap culipan, setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab kerana hari ini pun banyak orang sudah tersalah tafsir. Sebab semalam saya mengulas isunya, maka mereka mengambil yang 5 minit, yang 2 minit. Jadi lari maksudnya. Sebab itu saya katakan kalau nak pakai tak ada masalah. Saya izinkan, tapi gunakan daripada awal sampai akhir. Sebab saya memberi pencerahan satu persatu. Ini main tebuk sana, tebuk sini, letihlah kita, saudara. Jadi akhirnya apa yang saya maksudkan tidak kesampaian, ya, Saudara Abdul Halim Majid, Saudara Din Sulaiman. Saya amat merasa kecewa kalau suntingan itu dilakukan pendek-pendek yang lari daripada maksud dan diberi tajuk yang bukan-bukan. Sebab saya jelas menyatakan bahawa saudara perlu ingat, kalau saudara beri komen, saudara buat suntingan, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan ataupun komen-komen yang anda lakukan. Saya tak tanggungjawab, saudara. Cuma saya mengharapkan kalau beri komen itu, berilah komen dengan bahasa yang harmonis. Jangan nak maki hamon, itu bukan bahasa kita, saudara. Dan ini adalah pencerahan politik, saudara, daripada warga UMNO. Terus terang saya katakan, tentulah saya akan bercakap bersekitar perkembangan politik tanah air yang adalah latar belakangnya UMNO. Jadi kita juga mesti mendasari bicara kita pada prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau saudara mengambil ini, selesai masalah, tak ada masalah. Ini adalah pencerahan politik. Saya harapkan agar anda semua faham. Dan kepada mereka yang membuat culipan ini, kalau tengok yang 5 minit ni tak payah tengok lah kalau saudara. Kerana mereka mencari populariti, cari yang ayat yang pendek-pendek itu masuk dalam YouTube. Katanya dapat bayaran. Dia bagi saya, kalau anda nak dapat bayaran itu pula masalah anda. Tetapi saya tak tanggungjawab. Apalah salahnya dia ambil daripada A sampai Z, daripada 1 sampai akhir, supaya semua orang faham. Ini tidak, anda juga melakukan pengeliruan, anda mengelirukan. Jadi kepada warga yang kadang-kadang tak sempat menonton live saya ini, bila tengok culipan-culipan yang begitu ataupun suntingan-suntingan begitu, ignore sajalah. Sebab saya ada live dalam Facebook ataupun dalam Instagram ataupun dalam YouTube. Jangan risau, saudara. Jadi saudara boleh dengar daripada awal sampai akhir. Cuma memanglah lambatlah sebab saya punya pencerahan ini tempoh waktunya selama 1 jam. Saudara, ingat saudara bahawa kita warga cinta damai. Saudara, hari ini adalah genap 100 hari sebab mengikut Jeddah perkiraan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, dia kata bahawa sudah lepaslah tempoh 100 hari beliau sebagai Perdana Menteri dan juga anggota kabinet yang dibentuk olehnya. Cuma saya melihat bagaimana yang Perdana Menteri mengatakan bahawa kesemua kementerian, mana semua menterinya melepasi tahap 90% KPI. Jadi saya bila yang Perdana Menteri nyata begitu, saya rasa begini je lah. Mohon agar teman-teman di pejabat Perdana Menteri elok buat kajian dan bertanyalah kepada rakyat. Kalau tidak nanti rakyat akan merasakan bahawa mereka seolah dibohongi. Saya cakap terus terang, saudara,
Dan hari ini kabarnya jawatan kuasa kabinet mengadakan mesyuarat dalam tentang penentuan soal harga makanan, harga barang makanan di pasaran. Sebab semalam pun kalau saya dengar tu Ketua Pemangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dia menjerit. Saya ketawa juga. Tapi itulah antara dialog yang dia katakan, kenapa mesti tunggu sampai 9 hari bulan. Jadi rakyat terlalu lama berlegar dalam kehidupan yang sukar, terhimpit. Jadi ayat yang paling saya tahu jugalah Seri Anwar Ibrahim ni kalau dia geram sangat, dia kata habis rakyat nak mentahkan darah apa. Wah, saya kata geram sangat. Itu kenyataan dilontarkan oleh beliau dalam perbahasan di Parlimen. Mana retinya beliau sudah hilang sabar melihat kesukaran, keperitan dan peritnya hidup rakyat kesan daripada kenaikan harga barangan di pasaran. Dan sehingga saat ini pun saya masih lagi belum dapat perkabaran bagaimana cara dan apakah bentuk tindakan yang akan dilakukan oleh jawatan kuasa kabinet yang mengendalikan masalah kenaikan harga barangan di pasaran. Belum ada perkabaran yang saya dapat. Saya kena berterus terang, kalau yang saya dapat, saya kena nyatakan. Kalau saya tak dapat, saya tak tahu nak buat macam mana saudara. Bagaimanapun kita amat mengharapkan agar jawatan tersebut dapat mencapai sesuatu demi lestari kehidupan rakyat. Kita harap agar barang ini kita tak maulah dikawal, kita hendakkan diturun. Kerana rakyat kan susah, hidup susah. Jadi Yang Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri perlu insaf. Rakyat yang saudara pimpin hari ini tidak berada di zaman saudara menjadi menteri. Tidak berada era waktu saudara jadi ketua pemuda ataupun Esko Pergerakan Pemuda. Era waktu hari ini anda berada sebagai Perdana Menteri di anjung kuasa Seri Perdana saat rakyat hidup susah. Ini memang susah kesan daripada pandemik dan kita berada terkurung selama setahun. Dan anda juga berada dalam suasana negara yang menghadapi kemurungan, merudumnya ekonomi dunia. Jadi bukanlah satu benda yang mudah. Kita faham, sebab itu saya bukanlah nak marah pada Yang Berhormat Perdana Menteri. Malahan saya kata saya bersimpati dengan beliau. Kerana beliau mengambil alih kuasa pentadbiran negara di saat negara dalam keadaan sukar. Sebab tu dulu waktu beliau mula-mula menjadi Perdana Menteri, saya mengatakan bahawa paling cepat pun permasalahan yang dihadapi oleh rakyat ini hanya dapat diatasi usai paling awal pun 3 ke 5 tahun. Sebab tu bila saya berbual dengan Yang Berhormat Perdana Menteri, pakar ekonomi, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Yang Mulia Tengku Razali Hamzah, beliau menyatakan paling awal pun kita boleh keluar daripada masalah ekonomi yang kita dapat ini antara 3 ke 5 tahun. Tapi kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan terjebak lebih jauh lagi. Sebab itu sahabat malam saya kata, Yang Berhormat Perdana Menteri, santunilah orang lama macam Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini orang yang biasa berjasa, termasuk Datuk Seri Najib. Cantumkan buah fikiran untuk lestari kehidupan rakyat. Bukan kita rasakan bahawa ini saya punya era, saya buat begini. Kita bukan super, kita bukan superior Yang Berhormat. Saya amat mengharapkan, saya amat bersimpati bahawa beliau mengambil alih sebagai Perdana Menteri, bahawa negara berada dalam keadaan penuh dengan kekalutan dan 1000 persoalan. Bukan hanya politik, kekalutan politik, kekalutan ekonomi. Rakyat yang dalam kehidupan cukup tersepit dan terhimpit. Malahan kalau kita tengok laporan saban hari, sekejap turun, sekejap naik COVID-19 ini, seolah-olah kita macam mana nak menanganinya. Jadi harap rakyat berlapang dada Yang Berhormat, jangan risau. Selagi kita ni rakyat ni, kalau orang sentuh Perdana Menteri kita akan marah. Tapi kalau kita sama kita menegur, kena terimalah. Janganlah merasakan teguran itu sebagai kebencian. Saya amat mengharapkan teman-teman di pejabat Perdana Menteri itu jangan beranggapan kalau orang mengkritik itu sebagai kebencian ataupun sebagai permusuhan. Tidak. Kita memberi pandangan kritikan ini supaya dapat diatasi masalah yang dihadapi oleh rakyat. Jadi kita harapkan agar jawatan kabinet dapat melaksanakan apa yang diharapkan oleh rakyat. Mudah-mudahan ada sesuatu yang baik. Begitu juga saudara macam apa yang berlaku di Kampung Baru. Masalah di Kampung Baru belum usai. Jadi mungkin ramai yang tidak faham bagaimana kedudukan di Kampung Baru. Kampung Baru ni terbagi pada 2. Satu, Kampung Baru proper, iaitu yang 7 kampung. Yang saya nyatakan ada 7 kampung dalam Kampung Baru.
termasuklah Kampung Periuk dan sebagainya. Ini adalah kampung asal, tanah-tanah itu adalah anugerah dulu Yang Mulia yang Sultan Selangor. Sebelum zaman Perang Dunia Kedua lagi, saudara. Sebelum datang Jepun lagi. Tanah itu dihadiahkan, anugerah tuanku kepada orang Melayu. Dan sehingga sekarang diwarisi oleh anak cucu mereka secara turun-temurun. Itu satu bab. Dia menjadi pertikaian sekarang ini adalah tentang flat dan rumah teres yang berada di jajaran Sungai Baru di Kampung Baru, dalam kawasan Kampung Baru juga, saudara. Kalau saya pergi Kampung Baru, lepas ke kawasan tempat jualan makanan Melayu apa semua situ, banyak gerai-gerai, saudara. Saya suka juga makan nasi air, kak som apa situ ada, sedap. Ada nasi lemak, banyak makanan-makanan Melayu, kuih-kuih Melayu. Tapi kalau sudah terus sampai ke hujung, ada tepi sungai, itu dipanggil Sungai Baru. Ada flat di situ. Jadi flat ataupun rumah pangsa ini telah didirikan berpuluh tahun lamanya. Dan dihuni, malahan penghuni situ membeli. Mereka bukan menyewa, dia bukan rumah PPRT. Rumah yang mereka beli dengan titik peluh, berkurun namanya. Dah berpuluh tahun. Dan hari ini mau dibangunkan. Dan dalam isu Kampung Baru ni, masalah itu bermula apabila Akta Pengambilan Tanah diwartakan pada 21 Jun tahun 2021 yang baru lalu, semasa PKP. Jadi ketika itu, saudara jangan lupa, waktu itu Perdana Menteri adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin, bukan Pak Mahir. Jadi kalau nak menyalahkan beliau tak boleh, sebab akta itu diwartakan pada 21 Jun. Tetapi pelaksanaan proses untuk mewujudkan akta tersebut tentulah bukan waktu yang sama, immediate. Dia mungkin setahun, 2 tahun kebelakangan. Mungkin saya merasakan dicetuskan era Pakatan Harapan. Lepas Pakatan Harapan, datang Perikatan Nasional. Jadi dalam pelaksanaan begitu, bila pewartaan Akta Pengambilan Tanah Kampung Baru ini diwartakan pada 21 Jun, cuma masalahnya ia tidak dihebahkan. Ramai yang tidak tahu. Bila dah tiba-tiba, bila pelaksanaan mau dilakukan, sekarang ni orang menerpa mengatakan salah pada menteri. Tidak. Jadi Datuk Ismail Sabri Yaakob hanya mengangkat sumpah pada hujung bulan Ogos. Dan menteri wilayah pun ketika itu baru memegang jawatan. Itu di bawah kerajaan keluarga Malaysia, saudara. Jadi apa yang berlaku ialah penduduk flat PKNS, dia orang panggil flat. Saya tak suka menggunakan perkataan flat, iaitu rumah pangsa PKNS. Mereka mendapat notis. Jadi kesan daripada itu ramai yang panik. Ini dan juga ada pula mereka yang mempunyai rumah sendiri, rumah teres yang telah dibangunkan dan sebagainya. Tiba-tiba dapat notis untuk keluar dalam tempoh 45 hari. Sebab ada tawaran, dan kabarnya harga tawaran ditawarkan itu tak masuk akal. Itu masalahnya. Sentimen di bawah merasakan lagi mereka ada yang memberontak, nak menentang, tapi mereka faham bila ada akta pengambilan tanah begitu nak lawan macam mana. Jadi sebab itu akhirnya situasi di Kampung Baru, mereka khawatir tidak mahu jadi macam mana berlaku pengambilan tanah Ampang Park. Sebab mereka Ampang Park pun bukan jauh sangat dari Kampung Baru tu. Akhirnya Ampang Park itu diambil oleh pemaju. Dan mereka yang memiliki kedai apa semua, tanah situ mendapat bayaran yang tidak setimpal waktu itu, saudara. Jadi ini masalahnya. Tetapi berhubung dengan tanah Kampung Baru, masih lagi MAS sedang berunding. Pemaju-pemaju dan sebagainya. Jadi saya mengharapkan agar Menteri Wilayah mengadakan rundingan secara telus, berhati-hati. Ini cukup sensitif. Kerana ini adalah masalah tanah Melayu. Inilah saja permata yang bernilai yang ada di tengah-tengah Kuala Lumpur. Anda menjadi Menteri Wilayah, anda yang berada dan menjadi jemaah menteri di bawah Kabinet Kerajaan, pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri, tolonglah hayati dan beri perhatian yang sejujur mungkin untuk menjaga kepentingan warga kita. Sebaik-baiknya, seperti saya katakan, seperti menarik rambut dari darang tepung. Rambut tak putus, tepung tak bertaburan, rakyat mendapat untung. Jangan fikirkan sangat soal pemaju. Memanglah pemaju dari dulu lagi di mana-mana pun pemaju meletakkan masalah keuntungan. Jangan kita dilihat seolah kita menyebelahi pemaju. Memang betul kita memerlukan pemaju. Kerana adanya pemaju maka dapatlah dibangunkan kawasan itu. Tetapi
Jangan kita dilihat menyebelahi pemaju. Kerana pemaju lain tak ada nak cari keuntungan. Itu saja. Ya, itu masalah, itu update tentang apa kaum baru. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh rakyat, warga yang ada hubungan dengan kumpulan wang simpanan pekerja. Malam tadi, malam tadi, maka yang bahagia, Saudara Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Ashraf Dusuki, Wajidi Dusuki, dapatlah bertemu secara bersemuka dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerana Yang Amat Menteri turut menghadiri mesyuarat Majlis Tinggi UMNO. Maka beliau pun menzahirkan tentang kepenatan, keletihan rakyat yang amat mengharapkan. Jadi menurut Datuk Ashraf, bahawa Perdana Menteri pun faham, Yang Amat Berhormat pun faham bahawa rakyat sekarang ini tengah terbelit dalam kehidupan yang cukup sukar. Dalam kesukaran inilah sebab itu dia kata bahawa dia akan berunding dengan Menteri Kewangan. Di sini saya melihat ada lontaran kata-kata, seolah-olah kenapa pula nak berunding dengan Menteri Kewangan. Saya nak beri pencerahan. Dalam sistem pemerintah negara kita ini, Menteri Kewangan ini dari segi soal-soal keuangan, dia ada absolute power. Saya teringat satu ketika dulu, almarhum Tun Razak, ada orang kata rumah Perdana Menteri ini mestilah ada kolam renang. Waktu ketika itu, Menteri Kewangannya adalah Tun Tan Sri Sin. Jadi waktu dalam mesyuarat kabinet diadakan, maka ini dikemukakan cadangan supaya rumah atau kediaman Perdana Menteri di Seri Taman waktu itu hendaklah diadakan, dibangunkan ataupun diwujudkan satu kolam renang. Tun Tan Sri Sin kata kita tak cukup wang. Itu dia overrule, dia kata tak ada duit. Dengan kenyataan itu, Tun Razak terus, dia kata tak payahlah kita buat, kita terus kalah dengan masyarakat yang lain. Artinya kuasa Menteri Kewangan ni besar, saudara. Jadi sebab itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata dia akan berunding dengan Menteri Kewangan yang menyangkut soal kewangan negara. Cuma persoalan kita, ini bukan soal duit daripada tabung negara. Ini bukan duit datang daripada khazanah negara. Yang dituntut adalah wang milik penyimpan, pekerja yang menyimpan, mencarum saban bulan hasil daripada titik peluh mereka, yang dicarum, dipotong gaji, dicarum, kemudian ditambah pula oleh majikan sesuai dengan Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Di sinilah saya nampak kadang-kadang Yang Amat Berhormat, kadang-kadang dia jawab on the spot tu, kadang-kadang macam soal tak fikir. Betul, boleh berunding, jangan tak bolehlah kita berdalih kepada Menteri Kewangan. Jadi sepatutnya Kementerian Kewangan juga tak boleh nak berdalih, sebab ini bukan daripada wang daripada kantong negara. Ia adalah wang milik pekerja. Jadi suka tak suka mesti disediakan, sebab ada perjanjiannya mengatakan di bawah akta ini wang itu dijamin oleh kerajaan. Jadi kalau tak dapat digunakan, artinya apakah jaminan itu dalam keadaan yang banyaklah question mark. Bagaimanapun saya mengucapkan syabas pada Datuk Seri Ketua Pergerakan Pemuda. Memang beliau faham dan beliau akan berterusan menuntut dan menuntut. Ini sikap pemuda. Pada dia kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah naib Presiden UMNO dan dia sebagai Ketua Pemuda. Dari segi labelnya sama. Ketua Pemuda sama dengan naib Presiden dalam hierarki kepartian. Tapi dalam kerajaan, tentulah beliau adalah Perdana Menteri. Saya mengucapkan syabas kepada Datuk Ketua Pergerakan Pemuda. Inilah pemuda yang kita harapkan. Jadi bila dia melontar ke perkara itu, Perdana Menteri kata yes, dia understand, dan dalam waktu dekat dia kata mungkinlah ada perkabaran yang agak menggembirakan. Artinya Perdana Menteri boleh arahkan Menteri Kewangan, bukan berlindung di bawah kuasa Menteri Kewangan yang mencakupi aspek keuangan negara. Jadi saya amat mengharapkan agar pegawai di PMO kena nasihat Yang Amat Perdana Menteri bahawa isu kumpulan wang simpanan pekerja ini bukan isu wang daripada kantong negara. Ia adalah isu daripada wang tabung pekerja yang dijamin oleh kerajaan. Benar, wang tersebut tidak boleh dikeluarkan sehinggalah seseorang penyimpan itu mencapai usia 55 tahun ke atas ataupun mungkin 60 tahun. Okey, saya pun tak dapat nak semak lagi sebenar-benarnya berapa banyak yang boleh dikeluarkan. Tetapi bolehlah dirundingkan kalau satu akta itu boleh dipinda. Ini bukan undang-undang Tuhan, ini undang-undang manusia yang buat. Memang undang-undang itu untuk melindungi pekerja. Kita tahu, kita faham.
Tapi sekarang ni rakyat tengah susah. Jadi bagaimanapun saya nak beritahu pada saudara bahawa isu ataupun usaha untuk mendapatkan air sinar ini bukan terhenti. Yang Muhammad, saudara Ketua Pergerakan Pemuda UMNO berterusan. Dapat peluang saja dia akan lontarkan. Jadi jangan nak marah pada Ketua Pemuda kami. Saudara ya. Saya kata kami kerana mungkin saudara daripada parti yang lain. Ini Pemuda UMNO, Ketua Pemuda UMNO. Saya bila saya berjumpa dengan beliau, seringkali saya katakan, Sri, jangan risau. Pemuda ni kadang-kadang memang dia selalu bercanggah dengan pimpinan atasan. Itulah naluri muda. Itu berhubung dengan tentang kumpulan wang simpan pekerja. Sesuatu yang agak memeranjatkan saya ini tentang media sosial. Tapi dia bukan harakah Delhi. Dia tulis itu harakat Delhi. Dan saya harap benda ini pihak Dewan Ulama PAS harus segera memperbetulkan apakah benar ataupun tidak. Kerana saya agak terperanjat bila saya tengok harakat Delhi dalam media sosial, harakat Delhi. Semalam dia melaporkan di laman sosialnya bahawa Dewan Ulama PAS menyatakan ucapan selamat hari Natal kini dibolehkan. Ini tak boleh saudara, ini menyangkut soal akidah. Perlu diberi penjelasan. Saya tak kata itu harakah Delhi. Sebab dia tulis itu harakat, HARAKAT Delhi. Apakah itu fake news? Saya tak tahu. Apakah itu satu perkabaran yang benar? Kalau benar itu datang daripada Dewan Ulama PAS, maka ia perlu diperjelaskan secara tuntas. Kerana kita sebagai umat Islam dilarang untuk sama-sama merayakan dan sebagainya. Sebab 25 bulan ni 25 Disember ini adalah Ding Dong Bell. Jadi kalau kita mengucapkan selamat hari Natal dan sebagainya, seolah-olah ini bercanggahlah dengan apa yang disarankan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi saya harap Dewan Ulama PAS dapat memperbetulkan sejauh mana kenyataan itu benar atau tidak. Ya. Saudara Mat Sepana, jelas bosku dan pemuda tetap memperjuangkan rakyat. Jelas terbaik. Benar saudara. Ini lain tak ada, saudara. Dan semalam, saudara, kita pun dah menghadapi, semua dapat tahu. Hari penentuan semalam pun saya dah ulas, saudara, tentang keputusan kes rayuan Datuk Seri Najib berhubung dengan tuduhan yang dialami kesan daripada keputusan Mahkamah Tinggi. Jadi keputusan Mahkamah Rayuan semalam mengekalkan keputusan itu. Tetapi bagaimana yang saya katakan, kita tak boleh tiba-tiba meledakkan amarah kita, tak boleh. Jadi kita tunggu, sabar, tenang dulu sebab ada proses lagi. Saudara kena ingat saudara, satu ketika dulu yang saya katakan dulu, almarhum Datuk Harun pun kena benda yang sama juga. Beliau dituduh rasuah dan sebagainya sebab ada 16 tuduhan. Tapi akhirnya Mahkamah Tinggi kata salah, Mahkamah Rayuan kata salah, dia pun pergi ke Privy Council di London. Pun juga tidak diterima dia punya argument. Akhirnya beliau menjalani kehidupan, terpaksalah berada di belakang jeruji besi di penjara Pudu waktu itu. Tetapi ini di sini saya katakan bahawa suara rakyat kuasa keramat. Apabila UMNO memutuskan pada tahun 1981 dalam perhimpunan agungnya, UMNO memilih Datuk Harun yang ketika itu masih lagi berada di penjara Pudu. Di belakang jeruji besi, UMNO mencalonkan beliau sebagai naib presiden. Jadi jangan lupa, waktu itu beliau adalah bekas mantan ketua pemuda. Bila UMNO mencalonkan sebagai naib presiden UMNO, dan pada mulanya Husin On tak setuju. Tapi Muhammad Tengku Razali bawa lawyer 5-6 orang, berhujah, maka diizinkan pertandingan. Maka Datuk Harun boleh bertanding jawatan sebagai naib presiden. Waktu itu beliau berada di dalam penjara Pudu. Dan UMNO memutuskan perlu dibela. Maka Datuk Harun menang jawatan naib presiden. Hasil daripada kemenangan itu, pimpinan negara melihat bahawa ini adalah suara rakyat kuasa keramat. Kerana waktu itu UMNO memerintah secara dominan. Maka dihantarlah permohonan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong untuk mendapat pengampunan daripada Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Ini kena jelas sebab UMNO ini memanglah ia terasas. Tadi pun ada seorang telefon saya kata jangan risau sebab UMNO ini ia ditubuhkan, ia diasaskan pertama sekali adalah untuk mempertahankan martabat Raja-Raja Melayu. Itu asas penubuhannya. Sebab itu apa-apa pun UMNO akan berbalik pada istana. Jadi bila pemimpinnya kena, tentulah ada istana.
Jadi bila ada bab Datuk Harun, begitu. Kemudian dia argue dengan saya. Dia kata bagaimana sekarang ni kita nak pilih antara kuasa rakyat ataupun tentang keadilan, mahkamah dan sebagainya. Saya kata mana lebih penting? Yang pentingnya adalah keadilan ataupun suara rakyat. Ini negara kita diperintah atas berdasarkan suara rakyat. Dia kata dia pun setujulah suara rakyat. Okey, jangan bawa saya nak explain. Kes ini berlaku pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Waktu beliau dipenjarakan atas tuduhan rasuah, sedangkan dia tak buat rasuah tu, tapi kerana dia terlibat meminta supaya pihak berkuasa, mengarahkan pihak berkuasa untuk memanggil orang yang menuduh dia, maka itu dianggap sebagai rasuah, menyalahgunakan kuasanya. Maka dia serve selama 5 tahun. Dan selepas itu beliau keluar. Bila keluar, dapat lagi satu tuduhan yang akhirnya dimasukkan kembali dalam penjara. Waktu itu, saya kata, ini kita nak cakap soal kuasa rakyat. Okey, saudara. Dan waktu itu, kita mengalami pilihan raya yang ke-14. Rakyat memutuskan, jangan lupa, ini bukan Pakatan Harapan, saudara. Rakyat memutuskan bahawa Parti Keadilan diberi kemenangan. Maka semua calon-calon daripada Parti Keadilan, dia tak boleh kata daripada Parti PBM, daripada Parti DIP, tak boleh. Ini keadilan sebab mereka bertanding atas tiket Parti Keadilan. Dia memperoleh kemenangan. Maka suka tak suka waktu itu, maka dibawa surat pengampunan kepada Agong. Agong memberi pengampunan. Artinya kuasa rakyat. Di sinilah Datuk Seri Najib, kita kena sabarlah, bertenang. Sekarang ni kes belum selesai lagi. Saya dah cakap semalam, tapi ada orang potong-potong saya punya pencerahan tu. Jadi lain maksudnya. Jadi sekarang ni Mahkamah Keadilan, itu ataupun Istana Keadilan baru peringkat Mahkamah Rayuan. Sekarang ni kita menunggu pula Mahkamah Persekutuan. Biarlah Peguam berhujah dan sebagainya. InsyaAllah saya yakin sebab ada jabatan baru. Dan kita juga mohon supaya pihak Peguam dapat mengemukakan tuntutan supaya mereka nama-nama yang disebut, banyak nama-nama disebut selepas perbicaraan waktu kes Mahkamah Tinggi yang timbul sekarang ini sewaktu beliau mengemukakan hujah sehari sebelum Mahkamah Rayuan membuat keputusan, eloklah dituntut supaya mereka ini juga diseret ke mahkamah untuk dapat dicari keadilan. Itu pun kalaulah sesuatu berlaku, jangan risau. UMNO ini adalah parti yang memperjuangkan istana. Tentulah tempat kita mengadu nanti. Jadi jangan kita buat benda yang pelik-pelik, saudara. Bersabar, bertenang. Dan banyak orang bertanya dengan saya, dia kata bagaimana tentang kedudukan Datuk Najib sekarang. Datuk Najib sekarang ni masih lagi boleh. Dia masih lagi bergelar ahli Parlimen Pekan. Sebab tu saya tengok ada culipan dalam media sosial mengatakan dia hilang kelaikan. Tak betul. Dia masih lagi ketua UMNO bahagian Pekan. Masih lagi ahli Parlimen Pekan. Kalau ada pilihan raya umum, dia masih berhak dan boleh bertanding. Kerana Mahkamah Persekutuan belum membuat penghakiman. Dia mendapat stay of execution ataupun dikecualikan untuk menjalani hukuman. Ya, kita bercakap rule of law. Apa dapatan soal lain bagi saya. Rule of law begitu dia punya prosesnya. Jadi jangan kita buat keputusan yang bukan-bukan, maki hamun orang itu, maki orang ni. Saya menasihati sabar. Kita tahu Datuk Seri Najib ada jasa dia. 9 tahun sebagai Perdana Menteri. Dekat 9 tahun juga beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri. Sebelum itu beliau sebagai menteri. Dari segi pimpinan, dari segi UMNO sendiri, beliau menjadi ketua bahagian, beliau jadi ketua pemuda UMNO Malaysia, beliau menjadi naib presiden UMNO, beliau menjadi timbalan presiden UMNO, beliau menjadi presiden UMNO. Adalah menjadi kewajipan supaya UMNO melihat aspek ini dan membela jika dilihat ada kepincangan. Sebab itu dalam bicara tuntutan rakyat, saya amat bahagia, gembira. Akhirnya saya gembira, saya ucapkan terima kasih. Tadi saya hantar mesej kepada Presiden UMNO. Tahniah, congratulations. At least UMNO membuatkan ketetapannya. Sebab UMNO memutuskan dalam mesyuarat Majlis Tinggi malam tadi, pertama sekali Majlis Tinggi UMNO yang bersidang malam tadi melahirkan duka cita atas keputusan penolakan rayuan Datuk Seri Najib di Mahkamah Rayuan. Sebab UMNO kena buat ketetapan, Presiden UMNO kena buat ketetapan, dan mesyuarat malam tadi dihadiri oleh Perdana Menteri juga. Sebab beliau sebagai naib Presiden UMNO. Jadi artinya dari segi UMNO telah pun buat ketetapan. Yang saya marah semalam tu, mana kawan-kawan yang lain?
yang selama hari ini hidup menumpang bertempat dagu dengan Datuk Seri Najib langsung tak bersuara, langsung tidak mau membela. Soalnya bagi saya kata apalah salahnya bagi komen. Paling tidak pun saya bersimpati apa yang berlaku pada Datuk Seri Najib. Saya minta supaya beliau bersabar menghadapi cabaran ini, dan kita bagaimanapun ada akur dengan keputusan mahkamah. Apa salahnya? Paling tidak berilah kelegaan. Berilah kelegaan jiwa pada Datuk Seri Najib. Ini tidak. Mereka buat tak tahu aja. Orang Perak kata nohen aja. Mereka memikirkan tembolok mereka saja. Takut nak buat kenyataan. Khawatir nanti aku buat kata nanti orang ni buat kata gini. Bagi saya kita harus menyuarakan. That's all. Suka tak suka terima hakikat bahawa anda pernah, saya tak dapat apa-apa dengan Datuk Seri Najib. Berapa lama berjuang dalam UMNO tak ada apa-apa. Saya tak pernah minta projek dengan dia beliau. Tak ada. Malahan projek yang ada pun hilang. Tak ada saya marah. Tapi saya mengatakan bahawa mereka yang pernah menongkat dagu, duduk bawah Datuk Najib tu, cium tangan berdejuk-dejuk, bila sesuatu berlaku pada Datuk Seri Najib, langsung tak ambil kisah, langsung tak ambil peduli. Ini yang saya rasa tak sepatutnya. Ini bukan budaya pemimpin Melayu. Kalau pemimpin Melayu, kita sel-sel lengan, berpatah sayap, bertongkatkan paruh, nama kudaki juga. Itu sikap kalau dalam perjuangan. Tapi yang ini kita berapang dada bahawa mahkamah, kita masih ada lagi Mahkamah Persekutuan. Biarlah, saya amat berterima kasih pada Presiden UMNO. Sebab itu bila anda nak kata apa pun, katalah kat dia. Tapi beliau melaksanakan bahawa mesyuarat Majlis Tinggi malam tadi yang juga merupakan mesyuarat terakhir untuk tahun ini bagi mesyuarat Majlis Tinggi UMNO mengadakan persidangan sebelum mesyuarat bahagian dan PAU akan dilaksanakan. Jadi Majlis Tinggi UMNO mengambil ketetapan. Ini mengikut kenyataan daripada Setiausaha Agung. Dia kata menurut Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Sabani Muhammad Maslan, Majlis Tinggi menzahirkan rasa duka cita terhadap kegagalan Datuk Seri Najib dalam rayuannya di Mahkamah Rayuan. Well, paling tidak pun adalah orang kata menyejukkan hati. Kawan di Rundung Malang hidup susah begitu, tiba-tiba buat tak tahu. Sebab itu saya kata saya ucapkan tahniah pada Presiden UMNO yang begitu prihatin. Sebab selama ni beliau duduk sebagai orang nombor 2 dulu, sebagai Timbalan Perdana Menteri, Timbalan Presiden. Kemudian dan Majlis Tinggi berharap beliau akan mendapat kesaksamaan dan keadilan di Mahkamah Persekutuan. Ini kenyataan daripada Datuk Seri Ahmad Maslan. Majlis Tinggi merasakan, ini kenyataan Majlis Tinggi. Majlis Tinggi merasakan pertuduhan yang dilakukan selepas PRU 14 lebih condong kepada tuduhan terpilih ataupun bermotifkan politik. Bagaimanapun, UMNO percaya serta yakin dengan sistem kehakiman negara serta menjunjung prinsip keadilan yang tinggi, rule of law. This is what the leadership supposed to be. Apa salahnya kalau menteri-menteri yang lain buat kenyataan begitu? Jadi macam Datuk Zahid Hamidi, dia tunggu mesyuarat. Dia sebab dia panggil mesyuarat malam tadi. Jadi sebab itu saya malam tadi macam mengamuk sikit. Bukan kerana saya mengamuk pasal sebab ramai sangat menteri-menteri yang ada bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri itu. Mereka ini selama hari ini makan di tapak tangan Datuk Najib. Mereka bagaikan diibaratkan menadah meletakkan untung nasib, nak jadi wakil rakyat, nak minta projek, minta itu, minta ini. Tapi bila kawan kena, akhirnya dia kesepian. Sebab itu saya kata, di mana teman-teman yang selama ini sama-sama berjuang? Jadi saya bila tadi dengar lagu semalam di Melaya tu, menitik air mata saya sedih. Saya sedih saudara. Sebab di mana kawan-kawan yang dulu sama berjuang? Inilah nasibku semalam di Melaya. Betul, saya minta maaf saudara. Sebab tadi bila dengar lagu tu saya agak emosi. Saya sedih mendengar sebab adanya pemimpin kita yang sanggup melihat kawan. Saya tak ada apa-apa, Datuk Najib tak ada biasa apa-apa dengan saya. Saya tak dapat apa projek dengan beliau. Tapi saya melihat bangsa kita sanggup melakukan sesuatu tindakan melupakan segala jasa bakti. Saya minta maaf saudara. Tadi saya dengar lagu tu saya sedih. Bagi saya tak sepatutnya mereka melakukan pada seorang Perdana Menteri. Soal dia dengan undang-undang up to him. Begitu juga dengan saya melihat masa Datuk Seri Anwar Ibrahim kena pun, saya juga turut menitik air mata. Saya bukan menangis kerana hukuman yang dialami, tapi saya menangis melihat bahawa teman yang selama ini menadah tangan, mendapat harapan, minta itu, minta ini. Bila orang susah kamu tinggalkan, what type of man you are?
Maaf cakaplah saya tak maaf. Saya agak emosi benda-benda begini. Saya sebenarnya tak nak bercakap soal ni. Tapi bila saya baca, boleh tak boleh. Sebab saya harus boleh memberi laporan. Saya sedih apa yang berlaku pada Datuk Seri Najib. Bukan kerana hukuman. Sebab bagi saya selalu katakan, tangan yang mencincang, bau yang memikul. Kita ada rule of law, biarlah. Tetapi bagi saya kawan-kawan, teman-teman yang sama berjuang. Bukan main-main, saya bukan sehari. Sebab saya bersama dengan beliau dalam perjuangan era pergerakan pemuda. Ramai teman-teman saya yang jadi multi-million dollar man, multi-billion dollar man. Bukan seorang. Saya kenal satu-satu mereka. Sebab itu saya hilang penghormatan terhadap mereka. Sanggup melakukan begitu. Apalah salahnya, pergi bagi tahu lah, minta maaf. Tok Sri, saya simpati dengan you. Okey, sabarlah. Keadaan begini. That is not the end of the day. Akan ada hari-harinya, perbicaraan akan berlaku, biarlah mahkamah mengambil keputusannya. Jangan kita pula nak ambil keputusan atas tangan kita sendiri. Ya, saudara. Sebab itu sekarang ni saya katakan bahawa keputusan mesyuarat perwakilan malam tadi, bahawa keputusannya mesyuarat perwakilan bahagian-bahagian 4 peringkat akan mula diadakan pada 11, 12, 18 Disember. Ini 11 hari lagi UMNO di peringkat bahagian akan mengadakan persidangannya. Tetapi ini yang saya marah ni. Dalam saat-saat begini, mereka bukan bercakap soal untuk minta supaya Yang Berhormat Perdana Menteri memanggil pilihan raya umum. Yang mereka minta supaya dia adakan pemilihan parti. Dia lupa bahawa ini minta sebab saya tahu ada usul-usul akan dibawa di peringkat bahagian. Saya dah tengok pun ada bahagian-bahagian yang mantap usul yang akan dibacakan menuntut supaya Majlis Tinggi UMNO mengadakan mesyuarat pemilihan parti lebih awal sebelum pilihan raya umum. Sepatutnya kita tuntut pilihan raya umum dulu. Sebab okeylah, antara kita dengan antara Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri memang ada perjanjian. Itu perjanjian persefahaman bahawa pilihan raya itu hendaklah diadakan sekurang-kurangnya pada bulan Julai. Itu persefahaman. Kuasa untuk memanggil pilihan raya itu kuasa Perdana Menteri. Beliau seharusnya menghadap agung, tuanku, dengan keadaan sekarang ni, maka hendaklah Patik merasakan eloklah diadakan pilihan raya. Sebab kita dah pun mengadakan pilihan raya di Melaka, tak ada seorang pun yang sakit COVID-19. Dan hari ini kita sedang menghadapi pilihan raya Sarawak, tak ada masalah. Jangan itu jadi alasan. So terbaik ni adakan pilihan raya sebab rakyat dah tak tahan. Dan Datuk Ismail Sabri pun sekarang ni dalam keadaan yang orang kata bagai ibarat tercekik tulang. Kerana kita sendiri dalam keadaan kerajaan rapuh, kita serahkan balik pada rakyat. Rakyat nak pilih siapa, itu terpulang. Sepatutnya persidangan UMNO bahagian pemuda, wanita, puteri dan bahagian yang dijadualkan pada 11, 12 dan 18 Disember ni harus memikirkan menuntut supaya diadakan pilihan raya, bukan pemilihan parti. Ni masalahnya kadang-kadang ni diorang ni lupa diri. Dia lupa bahawa kalau dia panggil pilihan parti, kalaulah Datuk Seri Zahid Hamidi bersetuju, Majlis Tinggi UMNO bersetuju. Jangan lupa saudara, terdapat sekurang-kurangnya saudara sebanyak 65%, 66%. Ketua-ketua pergerakan pemuda ni dah habis jeda waktunya. Mereka tidak lagi akan menjadi ketua pemuda. Kebiasaannya daripada pergerakan pemuda, dia akan pergi panjat ke bahagian. Ketua pemuda ini akan lawan mereka di peringkat bahagian. Jadi anda jangan rasa selesa. Jangan jadi mangga, jangan jadi bangang. Apa yang nak Datuk Seri Zahid Hamidi cuba adalah supaya dia adakan pilihan raya dulu. Lepas itu, lepas pilihan raya, adalah pemilihan, tak ada masalah. Jadi sekarang 66% ketua pergerakan pemuda sudah pun habis jeda tamat tempohnya sebagai ketua pergerakan pemuda. Kemana nak pergi lepas ini? Tentulah dia akan pergi beralih ke bahagian. Dia jawab bahagian, dia jawatan naik ketua bahagian, timbalan ketua bahagian ataupun ketua bahagian sendiri. Jadi 66% daripada 191 bahagian. Sekurang-kurangnya saya menyangkakan lebih kurang 70 ke 80 bahagian. Apa akan ada berlaku pertandingan di peringkat pimpinan bahagian. Dan 44% saudara adalah naik ketua-ketua pemuda bahagian. 44% naik ketua pemuda yang ada sekarang ini juga sudah habis tempoh mereka sebagai naik ketua pemuda. Dan dia nak pergi ke mana? Tentulah dia akan menyeberang pergi ke bahagian. Daripada itu sebanyak 75% adalah ketua puteri. Dah tak ada puteri dah. Dah habis dah. Jeda waktu dia sebagai puteri dah tak ada dah. Dia dah naik jadi dewasa, jadi wanita. Mereka ni juga akan redah jawatan ketua wanita. Jadi kepada ketua bahagian, kepada timbalan ketua bahagian, kepada ketua-ketua yang ada sekarang ni, sedar diri. Jangan kerana
kerana unjuran pihak-pihak tertentu, kerana adanya nak adalah bagi itu, bagi ini apa semua, mesti nak adakan apa usul begini, akhirnya anda terperangkap. Sepatutnya kita tuntut UMNO minta supaya Presiden UMNO Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri membubarkan parlimen supaya diadakan parlimen pemilihan pilihan raya umum yang ke-15. Kita selesaikan satu persatu. Jangan nak redah yang muka-muka, jangan nak tunjuk pandai. PRN Melaka dah tunjuk bukti bahawa tak ada masalah. Bukan kerana kemenangan. Kita pun belum tahu lagi bila kita mengadakan pilihan raya, belum pasti UMNO boleh menang. Tetapi cara terbaik biarlah pilihan raya dulu. Kemudian parti ini kemudian. Dan yang ini masalah sekarang ni, mereka yang mengelilingi Perdana Menteri, para penasihat, para pengampu, para pembodek. Datuk Seri, now you Perdana Menteri, boleh jadi Presiden UMNO. Dia lupa di Indonesia tu Pak Jokowi dah 2 penggal. Nak habis dah term dia sebagai Presiden UMNO. Orang yang the most powerful man in Indonesia. Dia bukan Presiden Parti Golkar. Presiden Parti Golkar masih lagi anak Soekarno. Anak Soekarno. Begitu juga di India. Prime Minister of India, dia bukan Presiden Parti. Banyak negeri-negeri lain. Jadi yang berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi dah bersetuju, tak ada masalah. Datuk Ismail Sabri carry on lah. Jadilah Perdana Menteri. Dia jaga parti. Sepatutnya begitu. Tapi ini tidak diacu-acukan. Yang saya marahkan sangat apabila kerusi presiden, institusi kepresidenan cuba digoyahkan oleh mereka yang tamak kuasa. Sebab itu saya setuju, saya sudah muat putra-putra, kita bubarkan parlimen. That's the best. Bubarkan parlimen, biar rakyat menentukan. Kita serahkan kembali pada suara rakyat, kuasa keramat. Tengoklah macam mana di Sarawak. Jadi sekarang ni saya hairanlah bagaimana pimpinan di peringkat UMNO setengah tu ada je majlis tinggi. Dia lupa diri, dia ingat dia ketua bahagian, dia boleh kekal. Dia tak tahu bahagian dia nanti akan kena redah dengan ketua pemuda. Waktu itu macam mana? Dan kalaulah berlaku pertandingan, ini satu hal lagi. Kalau parti dulu berlaku pertandingan, bila ketua muda tak dapat jawatan dan sebagainya, dia mengajuk hati. Jangan lupa, jentera pilihan raya yang terlatih untuk menghadapi pilihan raya adalah daripada pemuda dan puteri UMNO, termasuk wanita. Kalau berlaku begitu, yang harapkan yang tua-tua ni mengambilkan kopi je. Bukan saya kata mengambilkan barang, mengambilkan pot kopi je saudara. Itu keadaannya. Jadi saya mengharapkan agar jangan kita fikirkan soal untuk memilih kepimpinan dalam parti. Yang paling penting calon untuk kita menentukan pilihan raya. Dan saya berseru Datuk Seri Presiden. Dalam kiriman saya kata begitu. Saya hantar surat dan saya hantar ini kiriman tahniah kerana beliau menzahirkan perasaan Majlis Tinggi terhadap Datuk Seri Najib. Saya juga tahniah. Dan pastikan tuntutan agar ahli akar umbi senada dengan Majlis Tinggi untuk mengadakan pilihan raya umum. Dan bila adakan pilihan umum, pastikan ada muka-muka baru. Kita dah letih dengan buruk-buruk mayeh ni yang tak mengenal budi ni. Saya kata kita dah letih dengan mereka ni semua. Dan saya terima kasih lah sebab antara intipati, kenyataan media daripada Sri Agung, dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jentera Parti UMNO yang turun ke Melaka dan memenangkan calon-calon kita. Dan paling penting, ini paling penting saya, apa maksud Majlis Tinggi man tadi? Majlis Tinggi UMNO mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakyat Melaka kerana memberi kepercayaan kepada UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya baru ini. Itu cara orang berbudi. Dan sebagai Presiden Parti, Datuk Seri Zahid mengingatkan Datuk Seri Sulaiman Ali agar melaksanakan tugas setiap wakil rakyat sehabis baik bagi memastikan kemajuan rakyat negeri Melaka terlaksana sebagaimana yang dijanjikan. Ini cara dia. Saya jangan kata saya membodik sana bodik, tidak. Saya bukan orang yang membodik sana bodik sini, tidak. Bagi saya sekarang ni parti is parti, pilihan raya, rakyat is rakyat. Yang paling penting sekarang ni kita nak tengok rakyat, kembalikan kuasa itu pada rakyat. Rakyat dah letih. Soal rakyat nak pilih siapa pun, itu hak mereka.
Saya cakap terus terang, saudara, saya tidak ada, saya orang UMNO. Memanglah kalau boleh saya nakkan parti saya menang. Tapi kalau takdirnya rakyat memilih parti yang lain, pulang. Dan kita melihat sekarang ni, saya ketawa hari ni apabila Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patigi Abang Johari, sebab dia kata dia kecewa dengan parti PBM yang meletakkan calon dalam pilihan raya negeri Sarawak. Saya dah khabar dari awal, cakap dia orang tak boleh pakai. Kita dah kena, UMNO dah terkena waktu pilihan raya di Sabah. Sekarang ni di Sarawak. Now Abang Johari bapak tak tahu. Dia kata tak boleh, ni tak boleh. Perikatan Nasional masih meletakkan calonnya, iaitu daripada PAS. Kemudian ada pula Ali Biju. Walaupun hari ini saya dapat dapatan, saya mengatakan Ali Biju tarik diri. Tetapi bagaimanapun dia telah pun mendaftarkan diri dia sebagai calon. Jadi artinya Abang Johari menzahirkan kekecewaan dia dengan tindakan daripada PBM ataupun Perikatan Nasional. Janjinya tak ada calon, tiba-tiba ada calon menentang partinya. Jadi kadang inilah saya katakan, mereka ni bercakap, orang kata pepat di luar, rencong di dalam. Saya akhirnya Allah SWT memperlihatkan, inilah gambaran pimpinan mereka. Bagaimanapun, saya kata sekarang ni kita tuntutan, saya minta warga net, kita satukan fikiran kita akan menyuarakan supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membubarkan Parlimen sesegera mungkin dan serahkan kembali kuasa untuk memilih pimpinan negara ini kepada rakyat. Ingat, suara rakyat, kuasa keramat. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumaat.